Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini 30 minit di series utama. Anda bersama saya, Ruzaini Ruslan. Syahid di Palestin semakin meningkat. Juga, banjir di Sabah terus meningkat. Bumi berdarah Palestin terus menyayat hati 42 penduduk Palestin maut dalam serangan Israel di semenanjung Gaza semalam. Seramai 197 orang terbunuh di Gaza sejak Isnin dalam insiden berbalas tembakan yang dianggap terburuk dalam tempoh beberapa tahun sehingga mencetuskan pergolakan di Baitul Maqdis. Menurut pihak berkuasa, hanya 10 orang maut di Israel. Pagi semalam, Israel bertindak menyerang lebih 90 sasaran menerusi gelombang serangan berterusan dalam tempoh 24 jam lalu di wilayah pesisir pantai yang padat. Serangan memusnahkan bangunan pejabat agensi media sehingga mencetuskan kemarahan masyarakat antarabangsa. Angka kematian semakin meningkat di Gaza. Anggota penyelamat dilihat mengeluarkan mayat daripada sisa runtuhan dan ramai meratap kesedihan. Dalam pada itu, kawalan keselamatan sudah dipertingkatkan dari semua aspek oleh pasukan polis diraja Malaysia PDRM bersama agensi-agensi keselamatan lain bagi mengelakkan kebimbangan rakyat. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, langkah itu dibuat bagi memelihara ketenteraman awam dan keselamatan rakyat Malaysia termasuk warga Palestin yang berada di dalam negara. Kementerian Dalam Negeri KDN memandang serius ancaman keselamatan yang dikeluarkan oleh Israel itu. Tambahnya, KDN juga mengambil maklum kewujudan organisasi yang mendukung dan menyokong aspirasi perjuangan rakyat Palestin di negara ini. Kerajaan Malaysia sekali lagi menegaskan pendirian untuk terus menyokong aspirasi dan perjuangan rakyat Palestin. Angkatan Tentera Malaysia ATM pula mempertingkatkan pemantauan dalam aspek keselamatan cyber. Ia dilakukan bagi memastikan segala ancaman yang mengganggu rangkaian komunikasi pertahanan ATM dapat ditangani. Menurut Panglima ATM Jeneral Tan Sri Effendi Buang, ia juga dilakukan sebagai langkah menangani apa jua kemungkinan tindak balas serangan cyber oleh anasir asing yang boleh mengganggu pengoperasian sistem cyber ATM serta Kementerian Pertahanan. Pemantauan tersebut dilakukan dari semasa ke semasa melalui peranan yang digerakkan oleh bahagian Cyber dan Elektromagnetik Pertahanan BSEP serta Pusat Operasi Pertahanan Cyber ATM CDOC. Tambah beliau, BSEP dan CDOC bukan sahaja memperkukuh rangkaian pemantauan dan pertahanan komunikasi ATM, malah melindungi rangkaian komunikasi strategik pertahanan negara. Arahan dan langkah yang dikeluarkan CDOC yang tular menerusi media sosial sebelum ini adalah arahan amalan biasa untuk peringatan. Lagi perkembangan tragedi berdarah penduduk Palestin dalam segmen antarabangsa sebentar nanti. Penularan berita yang tidak sahih semakin menjadi-jadi. Hari ini, tular kenyataan memberi peringatan dan pemahtuahan prosedur operasi standard SOP pula tidak benar dan ia juga dinafikan oleh pihak polis. Menurut Ketua Polis Daerah Marang, Deputi Superintendent Muhammad Zain Mat Deris, beliau tidak pernah mengeluarkan kenyataan itu. Kenyataan yang disebarkan menerusi WhatsApp komuniti Dun Ru Rendang itu dikesan hari ini. Tambahnya, penyebaran berita palsu atau sebarang berita yang tidak sahih adalah kesalahan yang boleh dikenakan tindakan undang-undang. Mereka yang melakukan kesalahan itu boleh disiasat dan boleh dikenakan denda maksimum RM50,000 atau penjara setahun. Orang ramai juga diingatkan agar tidak melakukan sebarang penyebaran berita palsu kerana tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi.
Hanya kerana wang sanggup melakukan apa sahaja. Seorang lelaki mengambil risiko menyeludup barangan kawalan ke negara jiran hanya dengan bayaran RM20 setiap penghantaran. Namun kegiatannya itu berjaya dihidu pihak berkuasa. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri KPDN HEP Kelantan, Azanizam Afendi Juri, lelaki berkenaan ditahan dalam op benteng COVID-19 yang diadakan bersama Batalion 8 Pasukan Gerakan Am PGA. Ketika op diadakan, kereta Produa Viva dipandu suspek dalam keadaan mencurigakan. Pemandu memberhentikan keretanya sebaik menyedari dia diekori dan cuba melarikan diri namun berjaya ditahan. Pemeriksaan mendapati ia sarat dengan 50 kotak minyak masak dan tepung gandum serta 10 bungkusan mengandungi gula pasir kasar. Barangan kawalan bersubsidi itu dipercayai untuk diseludup ke Thailand dengan menyeberangi Sungai Golok melalui pangkalan haram sepanjang sempadan. Suspek ditahan untuk membantu siasatan. Amaran juga diberikan kepada mana-mana individu atau peniaga yang terbabit dengan kegiatan sebegini akan dikenakan hukuman denda yang tinggi. Baik, series utama berehat seketika menyusul selepas ini. Mesir buka sepadan buat rakyat Palestin. Variasikan senaman anda dengan menimbulkan keseronokan. Paling bagus ialah lakukan aktiviti senaman secara berkumpulan. Dan antara aktiviti senaman berkumpulan yang anda boleh lakukan ialah Zumba dan senaman ringan di rumah. Semua orang boleh mengamalkan kehidupan yang aktif, tak kira tua atau muda, yang bujang ataupun yang sudah berkeluarga. Ingat, tiada halangan untuk anda menjadi aktif. Antara senaman yang sesiapa pun boleh lakukan ialah senaman regangan menggunakan resistance band, fun ride, fun run dan night workout. Ingat, memang ada banyak cara untuk kekal aktif. Jadi, korang janganlah bagi alasan untuk tidak aktif, okey? Bertemu kembali. Jalan Tunku Abdul Rahman atau dikenali sebagai Jalan Tar sememangnya menjadi destinasi pilihan warga kota apatah lagi menjelang Lebaran. Lokasinya di tengah bandar menjadikannya destinasi pilihan utama buat mereka yang sedang membuat persiapan menyambut Aidilfitri. Laporannya kita bersama wartawan Hanidah Harun. Kemeriahan menyambut Syawal semakin dirasai. Lihat sahaja bagaimana warga kota sanggup beratur panjang dan mengambil pas giliran demi memasuki tempat legen ini. Hinggakan pihak berkuasa terpaksa melakukan tinjauan dengan kerap bagi memastikan SOP terus dipatuhi. Pun begitu, rata-rata peniaga memberitahu aktiviti jual beli sudah tidak semewah dahulu. Suasananya agak muram, mungkinkah kerana aura tempat keramat ini semakin pudar? Sambutan tahun ni agak berbeza sebab dengan penuh SOP tahu kan, konvik. Lepas tu customer pula banyak berjalan macam tak membeli sangat. Lepas tu kita pula bagi harga memang harga terbaik lah tahun ni. Tak ada tinggi-tinggi. Lepas tu minta kurang pun kita pasti bagi lagi. Tahun ni tak meriah sangat lah, macam slow. Macam kalau tahun-tahun sudah kita start pun daripada first puasa. Tahun ni kita start, saya ingat dalam 4 hari ke, baru 5 hari baru start bazar. So ini slow lah tahun ni. Tahun ni kita tahu penjualan kuih raya sedikit merudul lah, tapi sambutan meriah. Cuma orang membeli tidak begitu banyak lah macam tahun lepas. Bagi si pengunjung pula, rata-rata jualan, lebih-lebih lagi pakaian raya wanita, dikatakan sudah agak kuno dan tidak mengikut peredaran fashion masa kini akibat lambakan stok jualan tahun lepas yang tidak terjual. Beli apa yang perlu je. Beli macam kuih, baju raya, macam tu benda yang perlu sahaja. Sebab kita nak cut cost kan. Yang ada kita tak beli.
kita dah memang buat persediaan daripada tahun lepas. Tapi tahun lepas instead of daripada value barang 100,000, kita cuma dapat jual 10,000 je. Jadi kita 10%. So barang tahun lepas kita bawa ke tahun ni sebab ramai yang tak tahu dia punya collection, dan collection kita ni pun evergreen. Jadi kita just top up apa yang ada yang terbaru macam tu. Paling menarik tidak hanya baju kurung atau tudung yang mendapat tempahan, kali ini topeng muka pula mula mendapat tempat di kalangan pelanggan. Tahun ni tempahan memang sama macam sebelum musim Covid lagi. So tahun ni memang dah memang getting better macam sebelum tu balik. So tahun ni lebih kurang dalam 70 pasang macam tu lah saya terima. Kalau macam saya punya pelanggan tetap. Saya terima pelanggan tetap mungkin dalam 50 pasang tahun ni. So selebihnya tu daripada yang customer walk in lah. Ada. Tahun ni memang ada tempahan baju matching dengan emas. Bukan tempahan raya je, kita ada tempahan untuk wedding. Memang akan buat sekali dengan dia punya emas lah. Baju busana sekali dengan emas sekali tahun ni. Apapun setiap kali tiba musim perayaan, tidak kiralah ianya disambut di kala norma baru ataupun tidak, kemeriahannya masih tetap dirasa. Apa jua alasan, pembaziran harus dielakkan. Lebih-lebih lagi dalam keadaan negara yang sedang diuji dengan keadaan ekonomi dan isu kesihatan sejagat yang sedang melanda dunia. Jalan Tunku Abdul Rahman ini kembali menjadi tumpuan utama tak kala tibanya musim perayaan tahun ini. Pelbagai tawaran dan harga berpatutan sudah semestinya menjadi tarikan pengunjung. Dalam berbelanja, SOP tetap perlu dijaga. Buat seluruh umat Islam yang bakal meraihkan Syawal, selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Laporan Hanidah Harun, Sirius Utama. Penjualan pelitup muka yang mengandungi nanopartikel grafin diharamkan. Ia berpotensi mengandungi toksik kerana dikhawatiri membahayakan kesihatan. Gesaan ini dibuat susulan tindakan kerajaan Kanada yang melarang penggunaan pelitup muka yang mengandungi nanopartikel dan kemungkinan berisiko menyedut partikel grafin. Menurut Presiden Persatuan Pengguna Pulau Pinang CAP, Mohidin Abdul Kadir, grafin merupakan novel nanomaterial yang merangkumi zarah halus dengan sifat antivirus dan antibakteria. Pelitup muka mengandungi grafin mempunyai lapisan berwarna gelap pada bahagian dalam pelitup muka yang berpotensi menyebabkan keracunan paru-paru pada haiwan. Meskipun membahayakan kesihatan, berjuta pelitup muka yang mengandungi nanografin dihasilkan setiap hari dan dijual di seluruh dunia. Sedikit perkembangan banjir di Sabah. Mangsa banjir di Sabah terus meningkat. Seramai 55 mangsa melibatkan 13 keluarga di daerah Beaufort dan Tenom dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS setakat jam 10 pagi tadi. Menurut statistik dikeluarkan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Sabah, Beaufort mencatatkan jumlah mangsa banjir terkini iaitu 29 orang dari 8 keluarga, diikuti Tenom seramai 26 mangsa membabitkan 5 keluarga. Satu PPS sudah dibuka di Dewan Datuk Seri Panglima Dun Banil bagi daerah Beaufort dan sebuah lagi PPS kini dibuka untuk pemindahan mangsa banjir di Rumah Kebudayaan Kalang Kanar, Tenom. Sebanyak 46 kampung di sekitar Beaufort dan 11 kampung di Tenom kini ditenggelami banjir. Lebih 250 warga Gaza yang cedera dibawa ke Mesir semalam untuk mendapatkan rawatan. 3 konvoi yang membawa 263 rakyat Palestin itu melintasi pos sepadan Rafah ke wilayah Sinai Utara. Menerusi kenyataan di akaun Facebook Unit Bulan Sabit Merah Mesir di Sinai Utara, mereka memaklumkan pasukan kecemasan perubatan dihantar untuk membantu memindahkan mangsa.
Media tempatan melaporkan Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi mengarahkan pihak berkuasa untuk membuka hospital negara itu bagi merawat mangsa yang tercedera dari semenanjung Gaza. Israel menguatkuasakan sekatan menerusi jalan darat dan laut di Gaza sejak pejuang Hamas menguasai kawalan di wilayah yang miskin dan mempunyai populasi sekitar 2 juta rakyat Palestin pada 2007. Rafah adalah satu-satunya akses ke Gaza dari dunia luar yang tidak dikawal oleh Israel. Meskipun pihak berkuasa Mesir membuka akses sempadannya pada Februari lalu, namun ia dikawal ketat dan selalunya ditutup pada cuti umum seperti sambutan Aidilfitri. Pemimpin Palestin dan Israel saling merayu untuk mendapatkan sokongan pada sesi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB semalam. Walaupun tidak banyak tindakan boleh dilihat pada sesi itu tatkala keganasan kian meningkat di semenanjung Gaza, situasi semakin tegang apabila China mendakwa Amerika Syarikat cuba melakukan dasar halangan. Selepas penangguhan dilakukan Amerika Syarikat yang merupakan sekutu rapat Israel, Majlis Keselamatan mengadakan mesyuarat awam pertamanya pada tempoh hampir seminggu keganasan meletus di Gaza yang sudah meragut 200 nyawa. Pada pembukaan sesi maya itu, Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menyifatkan tragedi keganasan itu sangat mengerikan, lalu mendesak pejuang Hamas untuk berhenti melancarkan roket ke Israel termasuk menggesa Israel supaya menghentikan serangan udara besar-besaran di semenanjung Gaza. Dengan merujuk jumlah mangsa ramai dalam kalangan penduduk awam, Menteri Luar Palestin Riyad Al-Maliki menuduh Israel dalam kejahatan perang. Pada masa sama, China selaku Presiden Majlis Keselamatan mendakwa Amerika Syarikat menyekat usahanya untuk mengambil tindakan kuat dan menjemput Israel dan Palestin untuk berunding. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik Dalam Sukan selepas ini. Dunia bantah Olimpik diteruskan. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SportMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizzuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizzuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wan Hafiz, kita akan bawakan kepada anda laporan cuaca. Kalau tadi kita sibuk dengan menilai apa dan juga mendapat intipati daripada berita-berita yang sahih, yang penting, tapi kita akan jenak seketika untuk mengikuti keadaan cuaca. Hari ini saya akan bawa kepada anda secara eksklusif daripada Cyberjaya, membawa kepada anda keadaan cuaca terkini. Baik,
Untuk maklumat para penonton, tuan-tuan dan puan, negara kita masih lagi berada pada fasa peralihan monsun dan kebiasaannya secara klimatologinya, keadaan angin adalah bertiup daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini. Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang apa-apa amaran cuaca waspada, amaran hujan lebat, tetapi harus diingatkan kepada anda semua, hujan berserta rebut petir boleh berlaku menjelang ke lewat petang dan juga ke awal malam. Itu kebiasaannya secara normalnya. Jadi pada orang ramai seharusnya lebih berwaspada dan ketika hujan berlaku, hujan lebat dan rebut petir, jangan anda berada di kawasan di padang ataupun di bawah bangunan yang ataupun struktur yang tidak kukuh, ianya amat berbahaya. Baik, berdasarkan paparan carta angin juga, pada ketika ini terdapat kawasan halaju angin yang cukup kencang, terutamanya di bahagian Selat Melaka Utara dan juga di perairan Phuket. Jadi para nelayan, janganlah anda turun ke laut buat masa kini. Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang serta lok bergelora ketika pertama, kedua dan juga ketiga. Yang mana amaran ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dekat laut kerana halaju angin boleh mencapai 50 hingga ke 60 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh melebihi 4.5 meter. Baik, buat masa ini kita akan beralih kepada paparan imej gemar radar untuk mengetahui apa yang berlaku sebenarnya pada ketika ini. Baik, di Semenanjung Malaysia pada ketika ini hujan berserta berpetir di satu tempat kini sedang berlaku di utara Semenanjung Malaysia dan juga di negeri pantai timur Semenanjung Malaysia kerana terdapat kawasan perubahan halaju angin. Di selatan Thailand angin bertiup dengan agak kencang, tetapi di bahagian utara Semenanjung Malaysia angin bertiup dengan agak lemah. Jadi terdapat kawasan perubahan halaju angin. Kerana inilah mengapa di utara Semenanjung Malaysia mengalami keadaan cuaca yang agak lembap. Keadaan yang serupa juga kini sedang berlaku di negeri Johor yang mana hujan berserta rebut petir juga kini sedang berlaku. Dan hujan lebat ini di utara dan juga di negeri Johor ini kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Bagi negeri Sabah pada ketika ini dalam keadaan yang agak mendung, cuaca baik. Jadi kepada anda semua yang mana ingin membawa anak-anak untuk bermain layang, bolehlah berbuat demikian kerana di negeri Sabah terutamanya di bahagian Sandakan dan juga di pantai barat di Kota Kinabalu keadaan agak berangin. Baik, tetapi keadaan cuaca yang berbeza pula kini berlaku di negeri Sarawak. Hujan berserta rebut petir kini sedang berlaku di hampir ke semua bahagian, terutamanya di bahagian tengah yang melibatkan di bahagian Sibu, Serian, Mukah, Kapit dan juga di bahagian Betong. Hujan lebat ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti dan pada esok pagi insya-Allah keadaan cuaca agak baik. Kita jangkakan keadaan cuaca cerah bagi ke semua negeri dan tetapi menjelang ke petang hujan berserta rebut petir dijangkakan masih lagi akan berlaku yang melibatkan di hampir ke semua negeri di Semenanjung Malaysia, di negeri Sabah dan juga di negeri Sarawak. Jadi pada anda semua yang mana menunggang motosikal yang mana ingin pulang ke rumah esok daripada kerja, pastikan anda membawa baju hujan dan pastinya anda harus merancang perjalanan anda supaya tidak tersekat di dalam kesesakan jalan raya dan sekiranya tersekat di kesesakan jalan raya, pastikan anda bersabar. Okey, baik, sekian saja laporan cuaca daripada saya Wan Hafiz yang kita bersama langsung daripada Cyberjaya dan sebelum pisah kita akan lihat ramalan cuaca bagi 3 hari bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Berbaki 10 minggu sebelum Olimpik Tokyo, lebih 80% rakyat Jepun membantah penganjuran Olimpik tersebut untuk dilaksanakan. Ini kerana negara itu sedang berperang menentang gelombang keempat jangkitan COVID-19. Kaji selidik itu dibuat selepas perintah berkurung di Jepun dilanjutkan minggu lalu. Ia selepas pakar perubatan mengumumkan jangkitan COVID-19 masih melanda negara terbabit. Menerusi kajian Asahi Shimbun, 43% mahu tamasya itu dibatalkan, 40% lagi mahu ia dilanjutkan. Pun begitu, jumlah meningkat daripada 35% yang menyokong pembatalan, manakala 34% mahu ia dilanjutkan. Namun, jika tamasya itu diteruskan, 59% mahu ia berlangsung tanpa penonton, manakala 33% menyokong jumlah penonton terhad dan 3% mahu mengikuti kapasiti sebenar. Baik, sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.